penglibatan industri TV untuk pengacara majlis nak tahu dan juga barisan adik-adik, right? Saya terlibat lebih kurang sudah 30 tahun lebih. Okey, 30 tahun lebih. Pelibatan saya dalam drama dokumentari pada tahun 1991. Jadi saya memang menjadi editor drama, dokumentari dan juga filem. Saya ingat jadi editor drama 400 tajuk lebih yang dah tayang di TV. Dan saya jadi cameraman, saya ingat pun 150 atau 200 tajuk atau episod yang dah tayang di TV. Dan penglibatan saya sampai hari ini alhamdulillah boleh dikatakan satu pengalaman yang panjang yang boleh sharing lah kalau ikut, right? So jadi tahniah kepada barisan pelajar, tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung kerana berjaya. Seperti tahniah juga kepada ketua jabatan, barisan pensyarah-pensyarah dan barisan pelajar-pelajar kerana ini adalah satu platform yang patut kita kekalkan. Ini adalah satu platform yang patut kita jadikan dia sebagai satu batu loncatan untuk kita nak lompat kepada lebih jauh. Terima kasih, tahniah. Penglibatan saya dengan PNTG bermula pada tahun 2016. Tahun saya 2016, saya rasa sampai ke hari ini dah 5 tahun. 5 tahun. Okay. So maknanya saya dah mengikuti perkembangan pelajar-pelajar Politeknik Metro Tasik Geluguk kepada satu peringkat yang dah 5 tahun sebenarnya. Tahniah juga kepada pengarah, tahniah juga kepada timbalan pengarah dan juga barisan ketua jabatan dan juga pensyarah-pensyarah yang mendidik pelajar sentiasa tanpa jemu sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat dari segi sepanjang program saya tadi adalah 7 video. Okey, 7 video adalah tukar shot. Okey, 7 video adalah salah satu video yang kita rasa satu lagi proses pembelajaran sebenarnya. Alhamdulillah, tahniah kepada yang menang, tahniah kepada yang tidak menang, juga anda adalah pemenang. Okey, anda juga adalah pemenang kerana menang, menjayakan atau menghasilkan itu adalah satu juga dikira sebagai menang. Ramai dekat luar, ramai pelajar yang belajar dalam bidang multimedia, dalam bidang video dan filem, dalam bidang broadcasting tetapi tidak menghasilkan video. Tidak menghasilkan video. Jadi kurang-kurangnya at least kita dah berjaya pada peringkat ini. Okay, right? So jadi saya minta izin juga kepada pengurusi majlis, right? Untuk memberi sedikit ulasan tentang 7 video kita secara ringkas. 7 video kita secara ringkas. Apa yang saya lihat dalam penerbitan short film, apa yang dikatakan short film, apa yang dikatakan filem pendek, apa yang dikatakan dokumentari, apa yang dikatakan PSA ataupun iklan ataupun trailer. Kita perlu faham dulu. Dan daripada situ kita kena ada feel dia. Kita kena tanam satu sifat minat ataupun feeling dalam penerbitan. Yang dikatakan short film. Dalam penerbitan short film kita perlu ada apa yang dikatakan ada tu, iaitu satu, kita kena ada idea kita. Kita kena ada idea kita. Kita kena ada bersifat kreatif kita kat situ. Right. Lepas tu kita kena perlu memahami tentang camera works tu sendiri. Kita memahami tentang camera works ataupun penggunaan kamera kita. Lepas tu baru kita memahami tentang shot di dalam framing yang kita nak hasilkan. Alhamdulillah, good. Then baru kita pergi kepada editing. Untuk menjadi editing, kita harus menjadi seorang editor, bukan seorang cutter. Cutter ni
Kita ambil, kita letak, dah cukup. Terlebih ke, terkurang ke, sound terlebih ke ataupun terkurang ke, kita biar. Right. So bila kita jadi editor, bila jadi editor ni adalah chef, tukang masak yang dirakam oleh grup cameraman tadi. Walaupun grup yang sama, pengarah memberi arahan, cameraman membuat rakaman, dan kita sebagai editor adalah chef, tukang masak. Kita yang nak bagi dia rasa sedap. Kita nak bagi dilihat pun dah nampak sedap. Right. Lepas tu dari segi editing, dan paling besar di dalam penerbitan adalah audio. Pelibatan saya pada kali ini yang saya lihat kepada 7 video, paling besar dari segi kelemahan adalah audio. Audio ini nampak dia ada rendah, ada tinggi, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba muzik tu terputus macam kena langgar tembok. Kenapa tak di-fade-kan? Then cross music. Music ni bukan kata music A, music B ambil tampal dah. No. Music memainkan mood. Music memainkan dia punya perjalanan cerita itu. Music ni adalah satu jiwa. So cikgu lihat kat sini kelemahan dari segi sound. Kelemahan dari segi lip sync sound waktu rakaman. Waktu rakaman kita boleh guna device yang murah sebenarnya. Kita jangan takut. Sebab cikgu very particular about the sound. Kalau sound itu gagal, sepanjang program kita, sepanjang video short film kita tidak memberi impak kepada audience. Sebab sound tu tinggi pula. Lepas tu apa dia sebut tadi ya? Dah. So penonton ini dipaksa untuk bekerja. Di situ kelemahan dia, right? And then dari segi finishing kita, mixing sound, mixing sound effect, right? So bila kita nak buat mixing, kita kena balance. Then kita kena ada music yang menjiwai watak. Sebab tu dalam penerbitan short film, 4 elemen, 5 elemen ataupun 5 yang cikgu sebut idea. Bila idea ni datang dari penulis skrip, pengarah kena memahami konsep itu sendiri. Kamera, menjadi cameraman, diamanah untuk jadi cameraman, kita perlu faham. Kita perlu faham framework kita. Ada 2, 3 cikgu tengok dah cross tadi. Tiba-tiba kiri, tiba-tiba kanan. Walaupun kita nak buat OS, over shoulder, tetapi kita kena jaga framing dia, kena jaga rule dia, kena jaga dia punya frame dia. Ini yang cikgu nak tegurkan di situ. Bila sampai part editing, kadang-kadang kita nak fade to black sebab kita terbawa-bawa dengan konsep short film yang lain. Kalau short film mesti ada fade to black ataupun cut to black. Bila kita cut to black, music tak sepatutnya cut to black juga. Jangan pun music tiba-tiba tum dah, music pun mati sekali. Bukan. Sebab dalam black itu masih dalam track short film kita. Nak masuk music yang baru, kita kena cross. Music lama, music dah ada, fade in. Muzik baru kena masuk awal, jangan sambung di begini. Sebab yang dekat kosong ini adalah impak yang buruk kepada penonton. Boleh faham Right. Jadi banyak dalam 7 short film kita hari yang kita menonton, apa yang cikgu tegurkan dari segi idea. Idea banyak bagus Cuma cikgu nak mesankan ialah tolong jangan shock sendiri. Kumpulan kita ada 5 orang, kumpulan kita ada 6 orang atau 4 orang. Kita bercerita tentang tajuk yang kita nak buat. Kita rasa seronok, kita rasa best. Tetapi audiens boleh terima atau tidak. Itu yang penting. Sebab kita pelajar, kita dilahirkan, kita dididik untuk menghasilkan produk kepada masyarakat. Jadi kena ingat di situ. So fungsi kita, kalau boleh
sepanjang 2016 sampai hari ini 2022, cikgu rasa dah 5 tahun Cikgu Sharif terlibat dengan PMTG. Cikgu nak lihat pada 2022, pelajar-pelajar dari 2022 memberi satu lagi titik perubahan baru, iaitu produk-produk yang lebih kualiti. Sebab kalau cikgu lihat penghasilan pelajar-pelajar SEM 3 masih lagi di peringkat paras kemampuan dalam penerbitan. Jadi kita tak boleh salahkan device, kita tak boleh salahkan kamera, kita tak boleh salahkan laptop. Sebab hari ini kalau siapa yang shooting dengan handphone pun cikgu accept that. Janji HD. Menggunakan clip mic, jenama-jenama murah, boya ke, crocodile hunter ke, ataupun monyet ke, cikgu accept tuan. Penting dia sound, clarity sound itu tinggi. Right? Then editing. Cikgu tak mengatakan bahawa mesti wajib kena pakai Mac. Tidak. Siapa yang nak gunakan Adobe Premiere, nak menggunakan software lain, boleh. Kita yang menghasilkan dia. Kita yang membalancekan dia. Kita yang increasekan dia punya sound. Kalau waktu recording, sound kita rendah, dekat editing kita mesti naik. Dan kita kena faham standard sound kita. Jadi 2022 cikgu mohon sekali kepada pelajar-pelajar yang SEM 3 dia akan keluar kepada WBL. SEM 1 dan SEM 2 perlu menciptakan kualiti yang lebih baik. Kenapa cikgu kata begitu? Sebab sepanjang cikgu menjadi juri untuk Wiscom, cikgu masih melihat perkara image kualiti yang sama lagi. Sebenarnya cikgu sedih. Sebenarnya cikgu Sharif sedih sebab peningkatan kualiti penerbitan kita tak boleh nak di-increase lagi. Jadi cikgu mohon, cikgu merayu kepada semua, baik segi pensyarah sekalipun, baik dari segi pelajar sekalipun, menonton video-video yang ada di broadcasting. Jangan menonton video-video yang dihasilkan oleh pelajar SEM 3 tahun lepas. SEM 3 tahun sebelum itu. Jangan menonton short film daripada pelajar-pelajar sebelum ini. No. Kita kena menonton tentang National Geography. Kita kena menonton tentang beberapa babak di dalam filem. Kita kena melihat di depan. Jangan lihat hasil pelajar-pelajar sebelum ni. No. Sebab tu bila kita lihat ke belakang, ini yang kita nampak. Grup A dulu si Nordin buat. Begitu. So akhirnya kita akan jadi begitu. Kita salah. Cikgu tak suruh terlalu melihat kepada Hollywood. Hollywood terlalu jauh. Kita melihat kepada short-short filem yang dibuat di dalam media sosial seperti YouTube. Cari satu atau dua yang boleh dijadikan sampel yang bagus. Kita melihat kepada sinematografi itu sendiri. Apa yang dikatakan sinematografi? Sinematografi ini adalah frame 16:9 yang kita nak show. Itu yang kita kena portraykan dia. Kita kena susun aturkan image dia. Kita kena ada art dia. Jangan kita just letak saja tripod, kita tekan button record, cakap. No. Kalau kita tak mampu nak ada slider, kita tak mampu nak ada slider, kita tak mampu nak ada track, kita cari saja kasut kasut roda, kasut roller, letak saja kamera itu, ikat kabel tie, kita track. Kita manusia yang kreatif. Kita yang DIY kan dia. Jadi pelajar-pelajar pada SEM 3 yang dah nak keluar, yang berada dalam platform pada hari ini, cikgu ucapkan syabas dan tahniah. Sebab di dalam industri dia lebih besar. Di dalam industri kita bukan try and error. Di dalam industri kita kena berada selari dengan industri.
Dalam industri kita menggunakan teknologi yang broadcasting, yang nilai dia mahal. Ini kena ingat, kita kena bersedia, jangan takut. Sebab program WBL dibuat daripada 2016, kalau tak silap saya, teknologi saya Khairul. Alhamdulillah, sampai ke hari ini kita masih mempertahankan WBL sebab nak melahirkan pelajar-pelajar, melahirkan insan-insan yang berpemikiran industri, yang berpemikiran penerbitan yang betul. Jadi sekurang-kurangnya at least apa yang cikgu tegur tadi, bukan mematahkan semangat. Bukan mematahkan semangat. Kepada pensyarah, cikgu nak bersentuh sedikit. Terlebih dahulu cikgu mohon maaf daripada barisan ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, ketua jabatan dan juga barisan pensyarah, sebab 2022 cikgu mohon sangat-sangat kita ubah 360, kita ubah 720 circulation supaya penerbitan kita dibangga ataupun dilihat oleh penonton-penonton atau masyarakat luar. Sebab kita adalah pendokong diploma video dan films. Kita jangan rasa bangga dah kita berada di peringkat ini, sebab kita perlu bawa, kita perlu angkat, kita perlu show kepada audiens, kepada masyarakat. Sebab bila kita yang membina karier, bina kerjaya, jadi sekurang-kurangnya pelajar adalah rule produk yang kita keluarkan. Kepada pensyarah, kepada teknologis Khairul Anwar, pengarah PMTG hari ini, sebelum terlewat, saya umumkan saya akan buat kelas khusus, ringkas untuk 2 hari secara percuma kepada pensyarah tentang penerbitan short film dan juga dokumentari termasuk PSA. Apa yang saya nak tegaskan? Apa dikatakan penerbitan itu sendiri? Bagaimana scope of work yang patut kita buat? Bagaimana sound yang kita perlu tahu? Sound digital -20, kita perlu range kepada pelajar, kita perlu bawa keluar kepada pelajar. Kita jangan harap pelajar mencari, yang kita juga mencari daripada sumber luar bagi kepada pelajar. Sebab kita perlu real, understood ataupun faham apa yang dikatakan short film itu sebenarnya. Apa yang dikatakan dokumentari itu sebenarnya. Jadi secara percuma saya nak bagi 2 hari, nanti pihak Urustia tolong recordedkan benda ni dan bincang balik bersama jawatankuasa di bawah diploma video dan films. Mohon kebenaran kepada pengarah untuk kita adakan bengkel at least 2 hari. 2 hari untuk tenaga-tenaga pengajar di dalam diploma video dan filem. Secara percuma, Cikgu Syarif janji hari ini, percuma. Alright? Sebab cikgu nak melihat pada 2022 kita dapat hasil produk yang baik. 2022 cikgu nak bawa PMTG untuk masuk dalam competition, dalam pertandingan. Cikgu nak juga nama PMTG dijulang sebagai pemenang-pemenang tentang short films. Itu meletakkan imej kita. Kalau ada saya bersama PMTG walaupun sebagai penasihat luar, saya juga terasa kalau seandainya kalau kita masih belum mampu, belum berupaya untuk melahirkan insan yang hebat di dalam industri. Tetapi kalau seandainya PMTG telah menjulang nama dalam masyarakat sebagai short film terbaik, saya tumpang gembira. Itu sahaja. Walaupun saya sendiri telah dilantik menjadi ahli lembaga pendidik untuk IUKL, Infrastructure University, Bachelor of Information Technology, sama juga. Jadi kita jangan rasa kita berada di platform yang sama dan kita cuba berani untuk menjadi the maker. Berani untuk tunjuk produk kita kepada pelajar.
berani untuk mengatakan apa yang kita buat tu adalah is a right shot sebenarnya. Jadi sekurang-kurangnya at least apa yang kita lihat pada hari ini, lihat di masa depan menjadi satu lagi titik perubahan, titik peralihan kepada dunia penerbitan video dan filem yang kita ada, insyaAllah. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita lihat hari ini satu lagi pendekatan, dan saya rasa terbawa untuk tetap bersama dengan PMTG, membantu PMTG. Walaupun nampak saya hari ini berada dalam studio, memang kita boleh tukar-tukar studio, tetapi apa yang ada dalam studio ni dikendalikan oleh pelajar-pelajar WBL. Okay, for this shot. Sekurang-kurangnya apa yang kita lihat, right? So ini yang dikatakan studio maya, virtual studio, yang dikendalikan oleh pelajar-pelajar WBL. Saya ciptakan sampai satu tahap, pukul 2 punya program, lagi 5 minit nak start program, saya terus masuk studio, dah get ready there. Seperti yang barisan semua menonton dalam studio, virtual studio saya. Ini yang dikatakan berani bawa kepada industri. Sebab 365 hari, 60 hari kita buang sebagai cuti. 300 hari adalah satu platform, satu masa untuk mendidik pelajar. Satu masa untuk membawa pelajar kepada industri. Satu masa untuk memberi mereka pendedahan yang sebenar tentang industri. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya pelibatan saya bersama PMTG dan juga harapan saya kepada PMTG supaya kita berubah pada 2022. Kepada pelajar semua yang telah menang, tahniah, dan kepada yang kalah, anda tidak pernah kalah. Apa yang cikgu sebut awal tadi, menghasilkan satu video adalah satu kemenangan. Mendapat gaji daripada YouTube adalah bonus dalam hidup kita. Baru lepas saya baru collect saja duit 3,000 daripada YouTube. So saya kata duit yang 3,000 ni saya nak beli SSD satu dengan nilai 1,000 untuk masuk dalam laptop saya supaya saya banyak menghasilkan video lagi. Sebab kerja saya menghasilkan video. Kerja saya membuatkan short-short filem. Kerja saya membuatkan dokumentari pendek. Pelajar-pelajar semua, adik-adik, kalau boleh jangan berhenti. Tanamkan satu sifat, tanamkan satu minat. Kalau boleh seminggu satu video. Tak kisah 5 minit, 3 minit. Konten terlalu banyak. Itu saya mohon. Kalau tak boleh satu minggu, paling kurang 2 minggu dalam satu bulan, satu video. Kalau tak boleh juga, satu bulan adalah satu video. Satu tahun kita boleh menghasilkan 12 video. Ini yang dikatakan proses pembelajaran diri kita. Kita tidak boleh mengharapkan adik-adik semua hanya pesyarah memberikan input kepada kita. So kita kena berusaha untuk mempraktikkan input yang kita dapat. Kita cuba untuk cari source, berbagai source daripada luar dan dalam, dan jadikan platform channel YouTube adalah satu platform untuk kita meletakkan image kita, untuk meletakkan siapa kita, untuk meletakkan kredibiliti kita pemegang diploma video dan films. Jadi kalau boleh tanamkan sifat ini. Saya walaupun Cikgu Sharif ada passive income dia, walaupun saya sebagai owner of the company, walaupun saya rasa saya dah di penghujung perjalanan hidup, tetapi saya tetap menghasilkan video, tetap melakukan kerja-kerja shooting, edit dan upload. Akhirnya YouTube bayar gaji saya tiap-tiap bulan. Kenapa adik-adik yang masih lagi di bawah pimpinan ibu dan bapa, masih lagi diberi imbuhan oleh allowance oleh mak dan bapa, kenapa tak nak mencari benefit ataupun duit sendiri melalui platform yang kita dah belajar 1 tahun setengah berada di Politeknik dan akan berada 2 sem lagi di industri. Maksud dia, kita hidup dalam dunia video dan films. Tak ada isu. Tepuk dada, tanya selera. Adakah kita nak buat? Adakah kita rasa besoklah kita buat? Adakah kita rasa tak ada apa kita nak buat? Ataupun kita sifat yang malas kita itu masih lagi dalam diri.
Cikgu pesan di akhir, berkali-kali cikgu mengatakan bahawa kalau boleh tolong pilih, buanglah satu benda dalam hidup kita, ialah ego. Buang ego. Bila kita buang ego, kita akan rasa manusia kita yang senang, kosong. Kita nak buat apa saja, kita tak malu, kita tak rasa segan, kita tak rasa sebenarnya, right? Jadi sekurang-kurangnya at least sekurang-kurangnya apa yang cikgu tegur pagi ni, cikgu ambil masa juga agak dah hampir 30 minit, terlalu singkat masanya. InsyaAllah lagi sekali cikgu sebut, cikgu minta kebenaran kepada pengarah untuk mengadakan kursus pendek 2 hari secara fizikal di Poli. Masa ditentukan untuk kita belajar semula secara real apa dikatakan short films, apa dikatakan dokumentari, apa yang dikatakan PSA, dan kita belajar tentang the real products yang boleh keluar. Walaupun kita banyak menggunakan teori-teori daripada buku, konten, dan BBC London dah keluar dah short itu berpuluh-puluh tahun. Tetapi hari ini kita masih lagi ada idea-idea baru yang kita boleh curah kepada pelajar. Dan cikgu berjanji yang tadi kursus secara percuma, jangan bayar saya, sebab saya nak lihat produk di akhirnya nanti. Itu adalah bayaran yang cikgu tuntut kepada PMTG sebenarnya.